Okay. So first, kamu identify dulu tail dan head of the vector. Okay, so tail dekat tail dia tu buat x axis dan y axis, kita letak garis titik-titik, and then lukis komponen x mesti pada x axis. Okay, so pada x axis sama ada dia to the right ataupun to the left, tengok arrow vector. Kalau arrow vector to the right, jadi komponen x pun to the right. And then untuk komponen y pun sama, ia mesti pada y axis, so dia sama ada upward atau downward. Tengok arrow of the vector. Kalau arrow of the vector is upward, so komponen y pun mesti upward. And then kamu relate untuk cari x komponen bagi vector A, kamu relate vector A dan juga theta dan komponen x. Okay, so yang ni kita boleh dapat daripada trigonometri lah. Kamu nampak tak yang ni bentuk triangle? So kita pakai trigonometri. Okay, so AX ni dia ada kat sebelah theta. Okay, theta dekat sebelah AX. Maksudnya AX ni adalah adjacent. Dan vector A dia dekat hypotenuse. Okay, hypotenuse. Okay, jadi pakai formula cos theta equals adjacent over hypotenuse. Okay, yang mana adjacent dia adalah AX. Okay, dan hypotenuse dia adalah vector A. Sekarang kita nak cari AX, iaitu komponen X bagi vector A. So jadikan AX sebagai subjek. So AX equals to A cos theta. And then untuk komponen Y bagi vector A, iaitu AY, okay, kamu boleh transfer sudut theta tadi kepada sebelah sini, iaitu alternate angle, sudut selang-seli. Jadi dia setara lah. Okay, sudut yang sama. Okay, so kita ambil triangle yang ini. Okay, so kalau kamu tengok kita pakai trigonometri, AY dia adalah opposite dengan theta. Okay, theta opposite dengan AY. Dan vector A adalah hipotenus kepada triangle ni. Okay, jadi boleh pakai sin theta lah. Sin theta equals opposite over hipotenus. Hipotenus dalam diagram ni adalah AY. Okay, subhanallah. Opposite dalam triangle ni adalah AY dan hipotenus dia adalah vector A. So kita dapatlah sin theta equals to AY over A. And then jadikan AY sebagai subjek. So AY equals to A sin theta. Faham tak setakat ni konsep untuk dapatkan komponen X dan komponen Y ni? Faham. Faham Okay, so yang ni contoh satu lagi vector B. Vector B dia tilted di antara X yang negatif dan Y yang positif. Jadi kita buat sama konsep macam tadi, kita buat garis titik-titik and then resolve kepada komponen X dan Y, and then identify daripada trigonometri, and then kita relate theta dengan komponen tersebut dan vektor tersebut. Jadi untuk Bx ni kita dapat Bx sama dengan B cos theta, tapi Bx ni to the left. Nampak tak arrow dia to the left? Okay, jadi kat sini ada tanda negatif. Okay, kalau komponen X to the left mesti ada tanda negatif, to the right positif. Untuk komponen Y upward positif, downward negatif. Okay, ni yang kita discuss hari Selasa lepas. Sekarang kita nak tengok satu lagi possibility bagi vektor
mungkin juga dia tilted di antara X yang negatif dan Y yang negatif. Katakan ni vektor C. Vektor C, so identify mana satu tail, mana satu head. So ni dia punya tail. So kita buat garis titik-titik dekat tail. X component dan Y component. Okay, macam ni. And then ni theta. Okay, theta tak semestinya dia bagi kat sini ya. Kadang-kadang mungkin juga dia bagi kat kawasan ni. So sama ada kamu cari theta yang sebelah dia dapatkan yang ini, ataupun kamu relate je dengan theta yang diberi tersebut. Bila theta dia dengan Y axis macam ni, kalau yang ni dia akan jadi sebaliknya lah. Komponen X akan jadi sin, komponen Y akan jadi cos. Okay. So, saya tunjuk ni theta yang ada dengan X axis. Maksudnya theta ni dia buat antara vektor dan juga X axis. Okay. So sekarang kita nak sketch, kita nak lukis komponen X untuk vektor C ni. So untuk komponen X dia mesti secara mendata. Okay. So dia to the right ataupun to the left, tengok arrow ni to the left. Jadi komponen X pun to the left. And then untuk komponen Y pula, dia downward Okay. Okay, so relate dengan untuk dapatkan komponen X. Okay, untuk dapatkan komponen X, kamu kena relate komponen X iaitu CX dengan theta dengan vektor C. Okay, so CX dalam ni dia ada dekat sebelah kan, so kena pakai cos lah, iaitu C cos theta, dan CX ni to the left jadi ada tanda negatif. Okay, dan CY downward jadi dia akan dapat C sin theta, dan dia downward mesti negatif. Faham tak setakat ni? Faham. Okay, sekarang untuk satu lagi possibility vektor, mungkin dia tilted di antara X yang positif dan Y yang negatif. Ni contohnya vektor D. Okay, so first ni tail dia. So dekat tail kamu buat X axis. Dekat tail buat X axis dan Y axis. Kemudian untuk komponen X, okay, kena lukis tau, sebab kalau kamu tak lukis, kamu tak nampak direction dia. Kalau tak nampak direction, kemungkinan kamu akan tertinggal sign convention positif negatif tu. Jadi first thing yang kamu kena buat mesti lukis dulu. Okay. Allah bakar dulu. Okay. So ni theta. So dx adalah sama dengan d cos theta, dan positif sebab dia to the right. Okay, to the right. And then dy adalah d sin theta, dan dia downward jadi dia negatif. Okay, so komponen X tak semestinya cos, komponen Y tak semestinya sin. Dia depend kepada theta yang kamu ambil itulah. Okay, kedudukan theta kena pakai trigonometri. Okay. Kalau dia duduk kat sebelah dengan theta jadi cos lah. Kalau dia opposite dengan theta dia akan jadi sin. Okay. Okay, so dekat bahagian ni magnitude of vector A is AX. Sekejap. Magnitude of vector A, okay, so daripada sini kita dapatkan AX adalah A cos theta dan AY adalah A sin theta. Okay, ni AY. Okay, so magnitude vector A
kita boleh buat modulus. Okay, modulus A ni maksudnya simbol untuk magnetic vector A. Okay, adalah sama dengan square root. Okay, komponen X of vector A squared plus komponen Y of vector A squared. Okay, so magnetic vector A equals to square root AX squared plus AY squared. Okay, ni formula dia lah. Okay, formula ni kamu akan apply untuk cari magnitude of vector untuk chapter 1 dan bukan saja chapter 1, chapter 2 pun, chapter 3, okay, dia akan apply dalam banyak chapter lah, chapter 4, okay, so vector ni kita akan apply dalam hampir semua chapter lah, okay, termasuk semester depan. Dan direction theta equal to, sebab sekarang kamu akan belajar two dimension. Okay, dan direction kita boleh dapat daripada theta equals to inverse tangent AY over AX. Okay kelas? Okay. Okay, theta equals to inverse tangent component Y of vector A over component X of vector A. Okay, ni formula. Okay, so kamu boleh cari direction daripada formula ni kalau dua-dua komponen ni ada nilai. Komponen Y ada nilai, komponen X pun ada nilai. Jadi direction dia kita cari daripada formula ni. Theta equals inverse tangent AY over AX. Katakanlah vektor yang dalam soalan vektor yang diberi ni komponen Y dia kosong. Komponen Y dia kosong. Dia hanya ada komponen X. Maksudnya dia secara mendata lah. Dia secara mendata. Kalau salah satu saja komponen ni ada nilai, satu lagi kosong, kamu jangan cari direction daripada formula ni. Kamu akan dapat kosong lah. Okay. Direction dia kamu tengok daripada sama ada sign convention ataupun tengok daripada diagram. Okay. Kalau untuk sign convention, okay, katakan kita tadi komponen Y kosong kan, saya kata. Katakanlah komponen Y dia kosong, AY katakan AY dia kosong, AY kosong dan AX ni ada nilai lah. AX ni kemungkinan nilai dia positif atau negatif. Kalau komponen X dia positif, maksudnya direction dia adalah to the right. Okay. Kalau AX ni negatif, maksudnya direction dia to the left. Ni untuk direction bagi vektor yang hanya ada satu komponen saja. Okay. Kalau AX dia kosong dan AY ada nilai, so AY ni ada dua kemungkinan, sama ada positif ataupun negatif. Kalau AY ni positif, maksudnya direction dia adalah upward. Dan kalau dia negatif, maksudnya direction dia downward. Okey tak? Okay. Okay, sekarang kita nak tengok exercise tu. Okay, exercise 2. Resolve each following vectors into its horizontal and vertical component. Okay, horizontal component kat sini maksudnya adalah X component. Okay, X component dan vertical component maksudnya adalah Y component. Okay, horizontal component means X component. Vertical component means Y component. Okay, untuk soalan A, ini adalah vektor S. S biasanya displacement lah. Okay, S biasanya simbol untuk displacement.
Okay, ni adalah vektor S. Okay, so dia berada di antara X yang positif dan Y yang negatif. Okay, ni dia dah draw kat kamu Y axis dan X axis yang garis titik-titik tu, dotted line. Okay. Biasanya kalau soalan dia tak draw lah, kamu yang kena resolve sendiri. Kamu yang kena lukis sendiri, understood? Okay. So, untuk komponen X, okay, tengok tail, okay. Ni tail dia. So untuk komponen X dia mesti pada paksi X. So sama ada dia ke kanan ataupun ke kiri, dia ke kanan lah sebab tengok arrow atas ni. Ni komponen X bagi vektor S. Okay, so kita buat simbol dia adalah S, X. Okay, and then komponen Y untuk vektor S adalah upward. Okay, so simbol dia adalah S, Y. So, and then seterusnya kamu boleh resolve lah. Okay, untuk komponen X ataupun horizontal component SX equals to S cos theta positif sebab dia ke kanan. Okay, and then substitute S 100 and then substitute theta 30 degree. So, kamu akan dapat 100 times cos 30. Dapat berapa Jasmina? Panggil apa? Aini Jasmina. Aimi. Aimi? 15.43. 15. 100 dengan cos 30. Kenapa saya dapat 86.6? Dekat dalam kalkulator ikut mode ready. Mode ready kot tu. Make sure kalkulator dalam mode degree Sebab 30 tu 30 degree. Dapat tak 86.6? Dapat ready. Saya buat dari punya word. Okay, then komponen Y pula SY equals to S sin theta. Okay, S sin theta. Maksudnya sudut theta ni kita transfer ke sini. Jadi ni 30 darjah. So theta ni opposite dengan SY. So sin lah. 100 sin 30 degree. So dapat 50 meter. So unit komponen X dan komponen Y ni akan ikut unit vektor tersebut. Okay. Okay, next. Untuk soalan B. Soalan B. Okay. Ni adalah vektor U dan angle yang dia bagi ni di antara vektor U dengan Y axis. Saya tak nak pakai angle ni, saya nak pakai angle dengan X axis. So angle ni adalah 40 degree. Kalau kamu nak pakai angle yang sama 50 degree pun boleh. Jadi dia akan jadi terbalik lah. Untuk komponen X akan jadi sin, untuk komponen Y akan jadi cos. Jawapan akan sama. Okay. Dia pakai konsep trigonometri. Okay. Tak salah lah, maksudnya boleh juga macam tu, cuma jangan hafal lah, jangan hafal kata komponen X ni cos dan komponen Y ni sin. Kamu kena faham konsep ni, konsep trigonometri. Okay. Okay, saya nak pakai sudut sebelah tu. Okay, so komponen X untuk U adalah UX. UX adalah U cos theta. So substitute U 40 cos, saya ambil sudut yang kat sebelah tu 40 degree lah, jangan salah ambil sudut. Okay, so dapat berapa aktar? Alif aktar ada kan?
Alif Akhtar. Ada anak kelas ni? Alif Akhtar. Mat tak boleh buka. Farhana? Ada. Awak apa Farhana? Dapat saya buat sama je. 30.6. 30.64. Unit dia? MS -1. Okay, unit dia MS-1. Sama dengan unit vektor U lah. Okay. Kalau kamu pakai sudut 50 darjah, dia akan jadi 40 sin 50. Ada tak yang buat sudut 50? Boleh je, tak salah. Okay. Boleh je. Kalau kamu pakai sudut 50, sudut 50 degree, dia akan jadi 40 kat bahagian ni, 40 sin 50 degree. Akan dapat balik 30.64 meter per second. Okey, dan untuk komponen Y dia akan jadi U sin theta. Substitute U, 40, substitute theta dalam degree. So dapat berapa? Azamiza? 25.71 MS -1. 25 0.71 0.71, unit dia adalah MS -1. MS-1. Okay, meter per second. Okay, unit dia sama. Mesti ada unit Final answer mesti ada unit. Sekejap saya punya bateri ni panas pula. Okay, so kita proceed C tu. Proceed C. Okay, proceed C. Okay, proceed C. Okay, C ni vektor F. Vektor F. Vektor F ni dia tilted di antara X yang negatif dan Y yang positif. Okay, so mana tail dia? Ini tail. Tu resolve dulu. Oh, tadi saya lupa nak resolve untuk ni. Ni UX, sini UY. Okay, yang ni FX, yang ni FY. Okay. First lukis dulu. FX, okay, saya nak pakai sudut sebelah ni. Saya nak pakai sudut 30 tu. Saya nak pakai sudut kat sebelah dia ni. 90 minus 30 dapat apa? 60 degree. Kita pakai sudut ni. Okay. Okay, so Fx itu komponen X atau horizontal komponen untuk F adalah sama dengan F cos theta. Dan dia ni to the left, jadi kena ada sign convention negatif. Okay. Sebab tu kena lukis. Kalau kamu tak lukis, kamu tak nampak Fx ni to the left. Bila kamu tak nampak to the left, kamu akan tertinggal lah sign convention negatif ni. Jadi jawapan kamu akan salah. Okay. So kena lukis dulu supaya kamu nampak direction. Bila kamu nampak direction tu, sign convention insyaAllah tak tertinggal lah. Okay. So kalau tak tertinggal, jawapan akan jadi betul. Okay. So substitute F 10 Newton. Okay. Dekat masa substitute tak perlu letak unit. Nanti kamu akan pening kepala banyak sangat unit, number semua. Okay. Last kali baru letak unit. So F cos 60 degree. Okay. So dapat berapa? Intan Alia? -5N.
-5 madam. -5. Okey, sekejap Back balik ni. Dengar suara saya kan? Dengar? Dengar. madam. Okey, sekejap. Okey, 10. -5. Okey. Dan unit dia adalah Newton. Newton. Okay, and then Fy dia akan jadi F sin theta. Okay, so saya ambil sudut 60. Sebab tu saya ambil sin. Okay, sudut di antara sudut dengan x axis. Okay, yang ni positif lah sebab Fy upward. Dapat berapa? Irfan? 8.66 Newton. 8.66 Newton. Okay, so yang ni positif sebab upward. Okay, dan kita buat satu lagi. Yang ni pula dia tilted antara X yang positif, X yang negatif dan Y yang negatif. Sekejap, soalan C tadi, kalau kamu ambil sudut 30, untuk kalau kamu ambil sudut 30 darjah, untuk soalan C tadi, maksudnya untuk Fx dia akan jadi negatif F sin 30 degree. Okay, negatif 10 sin 30 degree. Dia akan dapat jawapan yang sama, negatif 5 Newton. Dan untuk komponen Y, kalau kamu ambil sudut 30 degree, dia akan jadi F cos theta dan cos 30 degree. Answer 8.66 Newton. Okay, so D pula D, okay, yang ni adalah vektor S, okay, vektor S. Ni arrow, ini dia punya tail. Okay, so draw dulu. Yang ni as X, yang ni as Y. Okay, so komponen X akan jadi apa? Akan jadi formula dia apa? Muhammad Naim? Ya, Hmm. dia jadi negatif S Negatif cos theta. S cos theta. Okay, and then negatif 50 cos 10 degree. Okay, so dapat Dapat negatif 49.24 Newton. 49.24 Newton. Okay, very good. And then SY. SY akan jadi Lau Yishuan. SY Negatif S. negatif S Kita sin theta. So negatif 50 sin sin 10 degree. Okay, so dapat berapa answer? negatif 8.68 Negatif Newton. 8.68 Newton. Okay, so last question untuk soalan E. Okay, A. Sekejap, ada yang terleft ni. Okay, ini adalah vektor A. Vektor A, so first kamu resolve dulu. Ini adalah AX, ini adalah AY. Okay, alright. So AX adalah A cos theta. Okay, A adalah 10 cos 60 degree. Dapat berapa?
Amirul Akashah? 5 ms negatif 2. 5 meter per second squared sebab ini unit untuk acceleration. Okay, and then AY Amirul Akashah, dia akan jadi macam mana? AY sama dengan AY dia akan jadi negatif A sin 60. Okay, negatif sebab dia downward. Okay, so dapat berapa answer? Negatif 8.66 ms di negatif 2. Alright. Okay, so kamu dah faham dah kan macam mana nak resolve vektor. So yang ni kita akan apply untuk sepanjang semester ni dan semester depan pun akan pakai ni sebab kita akan selalu dapat topik yang ada 2 dimension. Okay, ni number 2 ni kamu buat sebagai exercise. Okay, number 3 pun buat sebagai exercise. Okay, soalan 3 ni due north. North maksudnya x component lah. Okay, due east. Terbalik. Due north maksudnya y component. Due east maksudnya x component. Okay, tak sini tukar pen. Madam, Ya. kalau dalam exam kan kena tulis yang contoh macam S, X, cos, theta tu. Tak perlu. Okay. Tapi kalau kamu dah nampak kan, macam kamu dah macam kamu dah nampak terus nampak, tak payah tulis lah. Kalau kamu tak nampak lagi, maksudnya kamu kena buat sesuatu lah. Macam mana nak kata, buat step by step supaya tak buat mistake. Okay. Faham? Okay, sekarang kita nak buat number 4. Okay, kita nak buat question number 4. Alright. Okay, soalan number 4 ni sebenarnya soalan guided. Soalan macam mana? Soalan guided ni maksudnya dia step by step. Tapi soalan soalan PSPM sebenarnya tak ada soalan guided ni. Dia akan terus tanya direct. Ni soalan direct dia nak cari resultant displacement. Okay. So untuk cari resultant displacement, okay, so dia guide kamu. First, resolve dulu. Resultant ni maksudnya kita kena tambah lah. Okay. Resultant maksudnya additional. Okay, additional of the vector. Okay, bila soalan kita kena tambah ni, first, kamu kena identify dulu vektor yang kita kena tambah tu parallel ke tak. Kalau parallel, then kamu can simply add. Tambah je terus. 4.2 tambah 5. Tapi itu level adik-adik kamu lah kan. Sekarang ni dah nampak dekat diagram Q kat sini dan P kat sini. Memang tak parallel. Parallel macam ni lah. Ni P, sini pun Q. Tambah terus 4.2 tambah 5. Dah siap. Okay. Tapi ni tak parallel. Bila tak parallel, kena resolve dulu. Okay. Kena resolve. Biasanya memang tak parallel lah. Kena resolve. Okay. Sekarang kita nak resolve. Okay. Kalau soalan PSPM dia soalan direct lah, dia tak guided macam ni. Dia terus tanya resultant displacement. So kamu yang perlu tahu soalan ni tak parallel, vektor ni tak parallel, jadi kena resolve. Okay. Okay, first kita resolve dulu. Resolve dulu vektor P dan vektor Q. Okay. Sebab apa kita resolve ni? Sebab tak parallel. Kita nak tambah tapi tak parallel. Okay. Alright. So sekarang vektor P kat sini. Ini vektor P. Okay. Sekejap saya tukar pen.
So resolve yang ni PX, yang ni PY. Okay, so PX maksudnya X komponen untuk P lah. Okay, ni PX ni. PX dia akan dapat dapat apa? Anissa Fikriah. Anissa Fikriah. Negative P cos theta. Negative P cos theta. Okay, so substitute P. P dia adalah 5 km cos 70 degree. Jadi dapat berapa answer? Negative P. Negative P pula. PX. Dapat apa? Negative 1.71. Saya salah ni. Ya. Negative 1.71. Okay, then PY. PY dapat apa? Kairina? Negative P sin theta. Negatif juga sebab dia downward P sin theta. So dapat negatif 5 sin 70. Dapat berapa answer? Negative 4.7 kilometer. Negatif 4.7 round off. Okay, 4.7. Okay, pada 2 decimal point. Okay, negatif 4.7. Okay, and then kita kena resolve pula. Sekarang kita dah siap resolve untuk vektor P. Sekarang kita nak resolve untuk vektor Q. QX lah. QX dia akan jadi Q cos theta. So 4.2 cos 55 degree. Okay. So vektor P dengan vektor P dan Q ni dia mesti dalam unit yang sama, baru kamu boleh tambah. Okay. Cos kalau tak sama maksudnya kamu kena convert dulu kepada unit yang sama. So dapat berapa nilai dia? .2.41. 2.41. Okay, and then QY positif ke negatif? Positif. Positif sebab upward. Okay, 4.2 sin 55. So dapat answer 3.44 3.44 km. km. Okay. Okay, so kita dah resolve. Sekarang untuk dapat resultant kita kena tambah lah. Maksudnya sekarang kita tambah yang parallel. Komponen X bagi P parallel dengan komponen X bagi Q. PX parallel dengan QX. So kita tambah yang parallel. Parallel baru boleh tambah. Dan PY parallel dengan QY. So sekarang kita tambah X komponen bagi P iaitu PX. Kita letak kat dalam kotak ni. Negatif 1.71 tambah dengan QX 2.41. So tambahlah PX tambah dengan QX. Negatif 1.71 plus 2.41. So dapat dapat berapa kelas? 0.7. 0.7. Okay, and then Y component negative 4.7. Y component untuk P. Okay, PY. And then Y component untuk P adalah negative 4.7. And then Y component untuk Q itu QY adalah 3.44. So tambah PY dengan QY.
So kita tambah yang selari ni. 4.7 negative 4.7 plus 3.44 equals negative Negative 1.26. 1.26. So kita dapat Rx dan Ry lah. Okay. And then dia kata draw. Draw the position of the resultant vector R. Okay. So kita kena tengok sign convention untuk Rx dan Ry. Ni Rx lah. Ni resultant. Ni Ry. Okay. So komponen X dia positif. Okay, kita buat dulu X axis dan Y axis. Komponen X dia positif, jadi dia ada kat kawasan ni. Dan komponen Y dia negatif, jadi dia ada kat kawasan ni. Maksudnya dia tilted kat sini. So ini adalah vektor R. Okay. Okay tak? Okay. Okay. And then theta. Theta pun kena lukis juga kat sini. Theta dia always from X axis. Sama ada positif X axis ataupun negatif X axis. Ambil yang paling dekat lah. Okay. Ni theta. Right. So kita dah draw position. Apply trigonometry conceptual. Calculate the resultant magnitude. Resultant magnitude of the vector is given by vector R. Magnitude of vector R itu resultant P plus Q equals to square root Rx squared plus Ry squared. Okay, ni kamu akan apply untuk semester ni dan semester depan. Okay, yang mana topik yang melibatkan physical quantity yang kategori vektor lah. Okay, macam electromagnet, momentum, velocity, lagi electrostatic force, forces and motion, tu semua vektor. Okay, so akan apply ni sebab kita akan belajar 2 dimension. Okay, masa SPM 1 dimension kan, 2 dimension. Okay, so kena tengok apa ni, kena apply konsep vektor ni. Okay, so Rx tadi adalah 0.7 dan Ry adalah negative 1.26 squared. Okay, square root of them. So it is equals to 0.7 squared plus 1.26 squared. Square root of them. So dapat apa? 1.44. Ni final answer ni kena letak unit lah. Unit dia sama unit vector P dan Q tadi. km. Okay. And ni kita dah jawab soalan yang pertama tu. Calculate the resultant of matrix vectors and then kena determine the direction. Okay. Direction ni daripada formula sebab dua-dua ada nilai. Rx ada nilai, komponen Y pun ada nilai. Jadi direction dia daripada formula kita equals to inverse tangent komponen Y over komponen X. Komponen Y dia adalah lebih baik kamu modulus lah. Modulus kan lebih mudah lah. Okay, modulus 1.26 over 0.7. Okay. 1.26 over 0.7 inverse tangent. Answer tu dapat apa? 60.95 degree. Okay. 95 degree. And then kamu kena beritahu position of this angle ni kat mana. Okay, refer balik dekat diagram atas tu. Okay, refer balik diagram atas tu.
angle ni berada di bawah x-axis. Okay, so 60.95 degree, okay, below positive x-axis. Okay, kelas? Okay. Okay, dah siap dah lah untuk question number 4. Okay, question number 5 ni pun kena cari resultant force. Dan untuk soalan number 5 ni ada 3 forces. F1, F2 and F3. Kena tambah tiga-tiga ni. Dan daripada diagram pun dah nampak F1, F2 and F3 are not parallel to each other. So you have to resolve dulu. Okay. Dia ada apa ni, step yang first ni, draw Cartesian coordinate ni. Maksudnya yang sebab yang ni dia tak berada kat origin, jadi kamu kena transfer dia ke bawah ni lah. Kena transfer supaya tail dia berada dekat origin. Bila nak transfer pastikan dia ni setara lah. Ni F2. Okay, so boleh lukis kat sini balik. Okay, F2 ada kat bawah ni. And then angle pun kena transfer dengan betul. Tengok angle yang dia bagi ni, angle ni ada di antara x-axis dengan head of the vector. Dia maksudnya dia ada kat sini lah bila transfer. So bawa balik. So angle yang 45 degree ni setara dengan ni. Okay. So sudut tu yang ni lah. Tapi tak apa sebab ni 45. Okay. Kalau sudut lain kamu kena transfer betul-betul lah. Sebab 45 yang sebelah dia pun 45 kan. Kalau sudut lain tu make sure kamu transfer dengan betul. Setara. Okay. So yang ni kamu buat sebagai exercise lah. Okay. First draw dulu. Okay, lepas tu resolve and then draw position and then cari resultant. Okay, and then cari direction. Okay, and then number 6 pun sama. Number 6 ada berapa ni? Wah, ni lagi banyak. Okay, yang ni to the east and then to the north. And then 150 km north arrive from ABSP. Okay, plus to the east. Satu. First yang ni. First dia fly to the east and then yang ni. Yang kedua dia fly kat sini and then ni yang ketiga. So ada 3 lah. 3 displacement. S1, S2, S3. Kena tambah 3 tapi tak parallel. Kena resolve. Okay. Buat ini sebagai exercise. And then number 7 pun buat exercise. Okay. Sebab saya nak masuk chapter 2 ni. Boleh tak proceed chapter 2? Boleh? Boleh. Boleh Boleh. Okay, so kuliah pun kamu dah tengok. Tengok kan? Dah tengok kan? Dah tengok belum? Dah. Okay. So kita boleh terus buat tutorial lah. Okay, kita boleh buat tutorial 2.1 linear motion. So linear motion ni sebenarnya kamu dah belajar dah masa form 4. Yang pakai 4 equation tu. Okay. Dalam video kuliah tu saya tunjuk derivation untuk dapatkan 4 equation tersebut. Tapi sebenarnya kalau dalam syllabus, dalam CS dalam curriculum specification ada kat saya sekarang ni. Okay.
CS ni memang tak boleh tunjuk kat kamu. Tapi kamu boleh tahulah, saya bagi tahulah. Okay, dalam CS ni untuk 2.1 ni dia sebenarnya tak perlu derive equation tu. So itu dalam video kuliah tu tambahan lah. Syllabus yang lepas, batch yang lepas, maksudnya mungkin 5 years ago, ada dalam syllabus diorang untuk derive 4 equation tersebut. Untuk kamu, dia just apply saja. Okay, learning outcome dia adalah apply equations of motion with uniform acceleration. Dia tak ada derivation. So kamu tu maklumat tambahan je lah macam mana dapat 4 formula tu. Derivation ni maksudnya kita terbitkan formula. Okay. Macam mana dapat. Okay. Step-step tu tambahan je lah. Okay. So apa yang kamu perlu tahu untuk subtopik yang ni adalah kamu kena tahu simbol tu lah yang penting. Tahu simbol and then tahu term. Okay. Terms istilah tu and then tahu macam mana nak guna 4 equation tu. 4 equation tu pun akan diberi dalam list of formula. Okay. Okay, so kita nak buat dah yang ini. Okay. Untuk learning outcome 2.1 C. 2.1C. Okay, kalau syllabus baru ni dia dekat 2.2B tapi samalah. Okay, apply equation. Okay. Alright. Ini graph. Okay, so kita ada 3 jenis graph 3 jenis graph. Graph displacement against time, velocity against time dan acceleration against time. Bila kamu dapat graph, ni soalan graph sebenarnya. Okay. Bila dapat soalan graph, first kamu tengok dulu title of y-axis and x-axis and their units. Itu penting. Okay. Lepas tu barulah kamu boleh solve that problem lah. Okay. Okay, so kita tengok exercise 1. Okay, yang ni adalah graph displacement against time. Okay, maksudnya y-axis dia represent displacement. Okay, dalam unit meter. Okay, y-axis dia represent displacement dalam unit apa? Meter. Okay. Okay, untuk nombor 1. A bus travels along a straight road. A bus travels along a straight road for 600 meter. So, ini adalah displacement. Okay, identify maklumat yang dibagi. It travels at constant velocity for the whole journey. Okay, travels at constant velocity for the whole journey, which takes 90 seconds. Sketch the displacement against time graph. Okay, dia dah sketch dah kat sebelah ni. What was the velocity of the bus? Okay, ada 2 soalan. Pertama, dia nak sketch displacement against time graph. Yang kedua, dia tanya velocity of the bus. Soalan yang pertama ni dah ter-sketch pula kat sini. Sketch. Okay. So displacement against time graph, dia bergerak dengan constant velocity. Bila kita nak lukis displacement against time graph, kita kena tahu konsep yang untuk graph displacement against time, okay, graph displacement against time, gradient of this graph represent the velocity. Okay, jadi bila dia kata constant velocity, okay, dia kata constant velocity, maksudnya gradient of this graph should be constant. Okay, ni constant, gradient yang constant lah. Okay, gradient yang constant. Kalau tak constant macam mana dia akan dapat bentuk curve lah.
Ni gradient yang tak constant. Macam mana kita nak tahu gradient dia? Kita buat tangent dekat awal dengan akhir. So kita tengok dia punya slope. Okay, kita tengok slope dia, kita compare awal dengan akhir. Kalau makin reduce macam ni, makin decrease macam ni, gradient decrease maksudnya velocity decrease. Sekarang ni untuk soalan nombor 1, kamu ada lagi kan dalam kelas? Senyap je ni. Ada. Untuk soalan nombor 1 ni, dia kata constant velocity, jadi gradient constant. Ni gradient constant lah. Kat mana-mana T pun, gradient dia sama. Kamu ambil lah kat mana-mana tempat pun, gradient dia sama. Okay. Okay, dan dia bergerak sejauh 600 meter. So ni graf dia lah, bentuk graf. And then what was the velocity of the bus? Macam mana kita nak cari velocity of the bus? Okay, kita boleh cari daripada velocity of the bus equals to gradient of graph. Gradient of the graph. So y2 minus y1 over x2 minus x1. So y2 ni yang ni 600. Y1 dia adalah 0. X2 dia adalah 90 second dan X1 dia adalah 0. So, dapatlah answer. Dapat 6.67. Round off kepada 2 decimal point dah cukup. So, unit dia adalah meter per second. Okay, dah settle question number 1. Okay, and then question number 2. Ini adalah graph, tengok title dan unit dulu. Graph velocity in unit meter per second against time in unit second. Ni velocity against time. Graph velocity against time. Okay, maksudnya bila graph velocity against time, y-axis dia velocity. Jadi maksudnya y-axis ni represent velocity. Okay, y-axis represent velocity. Tak sama macam graf yang atas tu, yang soalan nombor 1 tu. Okay. Maksudnya pada masa t kosong, t0, velocity 0. T6 second, velocity jadi 12 meter per second. Okay, pada masa T6 sampai T18, velocity dia 12 meter per second. Dia bergerak tak? Pada masa T6 second sampai 18 second. Tak. Objek ni gerak tak? Bergerak. Bergerak. Dia bergerak dengan 12 meter per second. 12 meter per second ada nilai kan? V. Dia bergerak. Kalau kosong, kalau 0 meter per second baru tak gerak. T kosong pada masa time T kosong, T0 second, masa tu dia tak gerak. Dia baru nak start gerak. And then pada masa 20 second, T20 second, masa tu V0 baru dia tak gerak. Okay. So pada masa T6 second sampai 18 second ni, graf ni mendatar, maksudnya objek ni bergerak, tapi dia bergerak dengan constant velocity. Dia tak ubah dia punya speed dia. Sama je. 12 je meter per second. Macam katakan parent kamu bawa kereta dekat highway 80 km per hour. Sama je dia tak ubah dia punya dia punya meter tu. Speedometer tu kan. 80 km per hour je, sama je. Tapi ada kereta kat sebelah, kat lane kanan tu, dia overtake.
kereta parent kamu. Kereta kat sebelah tu dia increasing velocity, dia tambahkan velocity dia mungkin berubah daripada 80 km per hour kepada 90, kepada 100, 130 maybe. Faham tak? Faham. Okay, dia gerak dengan constant velocity. Okay, figure shows the velocity time graph for a mob which travel between two sets of traffic light on straight road. What is the acceleration? Okay, the acceleration of the mob in each. Kenapa yang di page 11 terus saya tertinggal ke atas ni? Asal betul dah. 2.1 sana. Betul dah. Okay, what is the acceleration of the mob? Yang dalam kamu punya modul pun yang ni kan? Modul yang kamu ambil dekat keyboard. Ya. Okay. Okay, travel between two sets of traffic light on straight road. Okay. A, what is the acceleration of the mob in each of the time interval OX, XY and YZ? Okay, kita buat satu-satu. Kita tengok OX. OX kawasan ni. OX, kita nak cari apa dia kata? Acceleration. Okay, so macam mana nak cari acceleration daripada graph V against T? So kamu tahu yang acceleration kita boleh dapat daripada gradient of graph V against T. Okay? Ataupun gradient of graph V against T, gradient of graph velocity against time represent acceleration. Okay? Ni kena tahu dulu. Okay, so kita kena cari dulu OX. Bahagian OX kita nak cari gradient. Gradient sebab kita nak cari acceleration kan. Acceleration dia sama dengan gradient. Okay, acceleration A, gradient. Okay, so Y2 minus Y1. Y2 dia 12, Y1 dia adalah kosong, X2 dia adalah 6, X1 dia adalah 0. Betul tak ni kelas? Betul. 12 bahagi 6. Dapat apa? 2. meter per second square. Okay, siap dah OX. Acceleration dekat OX. Sekarang acceleration dekat XY. Acceleration dekat XY. Acceleration dekat XY sama dengan gradient. Gradient dekat bahagian XY adalah gradient ni. Mendatar kan? Kosong. Kosong. 0 lah. Okay, dia tak ada acceleration. Tapi dia gerak tak? Gerak. Okay, macam ni. Sekejap. Acceleration 0 doesn't mean the object does not move. Okay, bila acceleration 0, dia ada dua possibility. Sama ada dia bergerak dengan constant velocity. Okay, bergerak dengan constant velocity. So bila constant velocity acceleration 0, dia tak ada increasing speed, tak ada decreasing speed. Okay, ataupun kemungkinan satu lagi memang dia berhenti terus. Dia terus stationary. Dia terus stationary, V dia memang kosong terus. Okay, faham tak? Okay. And then YZ. Okay, YZ kita nak cari acceleration. Acceleration dia daripada gradient. So tengok dekat bahagian YZ ni, YZ tau. YZ, Z yang final. Okay, Z yang final. Jadi ni titik X2, Y2. Yang ni titik X1, Y1. Saya buat macam ni sebab ada pelajar dia macam selalu tersalah. Dia tersalah tempat lah. Yang mana satu initial, mana satu final. Okay.
So kalau kamu tersalah tempat dia akan dapat salah nilai lah, jadi akan dia terbalik. Akan jadi terbalik. So, salah lah. Okay, so yang ni akan jadi 21 ke? Bukan. Jadi kosong. Y2 akan jadi 0. Y1 jadi 12. So 0 minus 12. 0 minus 12 divide dengan 21. Okay, X2 adalah 21. X1 adalah 18. 21 minus 18. 21 minus 18. So dapat berapa expression? -4. Negative 4. Negative 4. Negative 4 meter per second squared. Okay, negative pada acceleration, sign convention pada acceleration ni menunjukkan dia ni decelerate. Okay, dia berlaku deceleration. Dia tak menunjukkan tanda negatif pada acceleration, tak menunjukkan direction. Okay, kalau dalam chapter ni empat benda ni lah, U, V, A dan S. Okay, kamu akan jumpa ni banyak lah. Initial velocity, final velocity V, acceleration A dan displacement S. Okay, dua-dua ni U dan V ini adalah vektor quantity. Jadi dia akan ada sama ada, kamu kena consider dia ni vektor quantity bila disebut velocity. So kamu kena alert dengan sign convention positif negatif ni. Dia takkan bagi kat kamu, kamu yang kena identify sendiri. Okay. So bila dia kata objek ni move to the right ataupun upward, jadi sign convention dia positif. Kalau bila dia sebut bergerak to the left ataupun opposite direction, okay, opposite direction ataupun downward. Satu lagi adalah opposite direction. Maksudnya kamu kena letak sign convention negatif. Okay, bila nak substitute. Okay. Sekejap saya buat S dulu. S pun sama, displacement. Bila disebut displacement, dia akan ada ni, positif negatif ni. Positif untuk objek yang bergerak right atau upward. Yang ni bergerak left atau downward or opposite direction. U, V dan S ni dia adalah vector quantity. Okay, untuk chapter ni. And then A, acceleration ni, positif dan negatif dia tak menunjukkan direction. Bukan direction. Okay, not direction. Dua ni bukan direction. Sekejap je. Okay, positif ni maksudnya accelerating. Ataupun maksudnya dia increase speed. Dia tambahkan kelajuan dia daripada 5 meter per second kepada 10 meter per second contohnya. Okay, negatif ni maksudnya dia decelerating. Dia dalam BM, istilah dalam BM nyah pecutan. Okay, nyah pecutan. Decelerate maksudnya nyah pecutan. Okay, setengah belajar dalam BM kan? Ya. Okay, maksudnya dia decrease speed, dia kurangkan speed dia. Contoh, dia bergerak daripada 10 meter per second, dia ubah kepada 5 meter per second. So dia decrease speed. Okay.
Okay, so balik ke soalan tadi. Ini take note lah, yang ni penting, kita akan apply ni untuk chapter 2. Okay, UVSA. Sebab masa SPM dulu, kalau bergerak ke atas, kamu ubah sign convention dekat A tu kan, dekat G tu. Kan, lawan gravity. S kamu tak ubah kan. So tak boleh pakai adalah konsep tu. Sekarang ni A tu tetap sama je. Nanti kita belajar lah yang tu dekat dalam free fall. Nanti kita discuss balik. Okay. Dan S tu yang kamu kena ubah. Okay. Itu yang kena ubah. Alright. So ni dah siap untuk A. And then B. Question B. What was the total distance between the two sets of traffic light? Okay, bila dia tanya distance, kamu tak perlu consider mengenai direction. Okay, kalau displacement kena consider sekali dengan direction lah. Okay, sekarang untuk distance, kamu kena tahu konsep ni. Distance travel untuk graph yang ni adalah sama dengan area under graph. Area under graph velocity against time. Okay, distance travel equals to represent by area under the graph of velocity against time. So cari je lah area under graph tu. Ni bentuk trapezium, half times 21 plus 18 minus 6 dapat berapa? 12. 12. Oops. 12. Okay, and then times 12. 12. Okay. Okay, ataupun nak cari satu-satu pun boleh. Cari OX tambah dekat bahagian XY tambah dengan bahagian YZ pun boleh. Okay, asalkan konsep tu betul lah. Okay, nak buat satu-satu pun boleh. Asalkan konsep dia ialah distance sama dengan area under graph. Bentuk graf tu kamu nak ambil bentuk trapezium boleh, nak ambil area triangle tambah bentuk square. Bukan square ni, rectangle. Rectangle and then triangle. Okay. 198. Dapat kan? 198. So unit dia adalah meter. Okay. Chapter 2 ni patut kamu kena sekolah sebab kamu dah belajar masa form 4. Okay. Lepas tu belajar lagi. Okay. Okay, so dah settle untuk soalan number 2. Okay. Number 3 ni buat sebagai homework. Okay, exercise. Number 3 exercise. Yang ni graph displacement against time. Okay, displacement against time ni. Displacement against time. Okay, y-axis dia displacement dalam unit cm. X-axis dia adalah time dalam unit second. Okay, so y-axis dia adalah displacement. So y-axis dia mewakili displacement. Kalau graph displacement against time, kamu boleh illustrate ataupun imagine dekat ruler. Okay, dekat ruler. Okay, dekat ruler. Dekat ruler, tapi yang ni apa? Train. Toy train. Katakan toy train tu dekat atas ruler. Okay, atas ruler. Pada masa T0, dia ada dekat displacement 0. Kan dekat ruler ada apa ni? Scale ni kan? Betul tak? Betul. T0 dia ada dekat displacement 0. Lepas tu T2 second dia ada dekat displacement 2. So dia dah pergi ke sini lah. Lepas tu dia pergi ke T6 dia ada dekat displacement 4. Lepas tu dia pergi dekat displacement, masa dekat T6 second. Okay, T6 second dia dekat displacement
4 meter. Lepas tu masa T6 second sampai 10 second ni dia statik. Dia maksudnya dia sentiasa dekat displacement 4. Maksudnya pada masa ni dia tak bergerak. 6 to 10 second ni dia tak gerak, dia duduk je dekat angka 4 tu. Faham tak? Faham tak? Lepas tu barulah lepas masa 10 saat, selepas masa ke 10 saat baru dia bergerak ke 10 displacement 10 meter. Okay? Kena faham lah. Okay? Kalau graph displacement against time, kamu boleh bayangkan dia ke atas ruler. Okay? Okay. Soalan number exercise 1, number 2 tadi. Okay. Ni graph dia. Okay, graph dia. Sekejap. Graph dia macam ni je kan. So katakanlah graph ni ada bahagian bawah. Okay. Ni graph V against T. Okay. Ni area under graph number 1, area under graph number 2. Kalau dia tanya distance, kamu terus ambil area under graph bahagian 1 tambah dengan area under graph bahagian 2. Kalau displacement, kena consider sekali dengan direction. Okay. Area under graph bahagian 2 ni dia bergerak ke kiri. Jadi dia kena tambah dengan negatif S2. Okay. Ataupun kamu buat je lah terus. S1 tolak S2. Yang bahagian bawah tu kena tolak. Nampak tak beza dia? Nampak tak beza dia kelas? Nampak. Okay. Ni soalan tadi tu saya lupa nak explain. Alright. So number 3 buat exercise. Number 4 pun buat sebagai exercise. Saya nak buat yang ni. Okay, ada lagi 10 minit. Okay. Apply equations. Yang ni yang 4 equation tu. Okay, 4 equation yang kamu dah belajar masa form 4. Okay. Learning outcome dia apply equation. Okay. Apply equations of motion with uniform acceleration. Okay. Okay. Untuk jawab soalan ni, kamu kena tahu simbol dan term. Okay, soalan ni senang sebenarnya, tapi kalau kamu tak tahu simbol, tak tahu term, ni untuk apa, ni untuk apa, tak boleh jawab lah. Okay. Okay. First kamu kena tahu term dan simbol, boleh refer balik video kuliah yang saya bagi tu, yang table tu. And then simbol dia lah. Lepas tu kamu kena pakai 4 formula ni. Okay, first yang ni V equals to U plus AT. Formula ni semua akan diberi. Yang kedua adalah S equals to half. Ini mana satu dulu pun boleh tak ada masalah. Okay, and then V squared equals to U squared plus 2AS. Satu lagi ialah S equals to UT plus half AT squared. So 4 formula ni akan guna. So, kamu pilihlah formula mana yang paling sesuai. Okay, jom kita buat question number 1. A car start from rest. Start from rest maksudnya, bila start from rest maksudnya initial. Maksudnya apa? Initial velocity U dia adalah 0. Okay, kena tahu term. U untuk initial velocity, V untuk final velocity ataupun velocity at any particular time T. Okay, and then accelerates uniformly for 5 seconds. So ini adalah T lah, over a distance of 100 meter. So ini S. Find the acceleration of the car. Nak cari A. So ada U,
and then ada T, and then ada S, 100 meter. So acceleration is the unknown that you have to find. So formula mana yang paling sesuai pakai? Nombor 4 betul ya? Nombor 4. S equals to UT plus half AT squared. So substitute S 100, substitute U is 0, and then A is the unknown that you have to find, and T is 5 seconds. Don't forget to put squared. Okay, so student selalu make mistake kat sini. Dia lupa nak squared. Okay, so A dapat apa? 8. 8. Okay, dapat 8 meter per second squared. Okay, senang je kan? Okay, and then number 2. A plane on runway, okay, a plane on runway takes 16.2 seconds. So this is the time over distance of 1,200 meter. So this is the displacement or distance to take off from rest. Take off from rest, that means the initial velocity of the plane is 0. Assuming constant acceleration. Okay. Kelas untuk syllabus kamu, untuk kita pakai 4 formula ni, okay, memang constant acceleration. Okay, ini untuk constant acceleration. Maksudnya acceleration dia sama sahaja. Okay, sama. Maksudnya kalau dia increasing speed, dia increasing speed at constant rate. Kalau dia decreasing speed at constant rate. Okay, untuk syllabus kamu yang ni lah. Katakanlah dalam soalan tu ada tak sama. Kejap A yang ni, kejap A yang lagi satu. Jadi boleh tak kita pakai formula ni? Boleh, tapi kamu kena asingkan. Maksudnya untuk kamu kena buat section lah. Acceleration, katakan acceleration 5 meter per second squared, satu equation, satu part, and then part lain untuk acceleration yang satu lagi. Faham tak? So maksudnya dalam satu formula ni, setiap satu formula ni, dia mesti bergerak dengan constant acceleration. Faham tak? Bila constant acceleration boleh pakai 4 formula ni. Okay. Satu lagi konsep dalam linear motion ni adalah objek move dengan constant velocity. Constant velocity. Lepas ni kamu kelas kimia kan? Kan? Ya. Okay, sekejap saya ambil 3 minit je lagi. Constant velocity. Kesian kamu Okay. Constant velocity V. Constant velocity V. Okay, bila constant velocity V, maksudnya acceleration dia kosong. Acceleration kosong, kalau kamu masuk dalam formula ni semua pun boleh. Tapi A kosong lah. At the end, konsep dia yang ni je. V equals to S per T. So yang ni untuk constant velocity only. Okay. Yang ni untuk ni tak boleh V equals ni untuk constant velocity only. Kalau dia ada acceleration, tak boleh pakai formula ni. Formula ni hanya untuk formula V equals to S over T hanya untuk objek yang bergerak dengan constant velocity. Maksudnya dia tak ada acceleration. Dia tak increasing speed, dia tak decreasing speed. Dia tak increasing velocity, tak decreasing velocity. Okay, so formula ni tak boleh guna untuk objek yang ada acceleration. Objek yang ada acceleration, dia increase speed ataupun decrease speed, increase speed atau decrease speed, kena pakai formula 4 ni saja. Okay, faham tak? Faham tak kelas? Faham. Okay, ni constant velocity saja. Okay, constant velocity maksudnya U dia sentiasa sama dengan V lah. Okay, sekejap. Dah ni 9.53 dah. Tak apalah, buat sebagai exercise lah Nah. Boleh ke? Boleh. Okay, yang ni buat sebagai exercise. Nombor 2 ni. Nombor 3 exercise. Nombor 4 pun exercise. Okay, projectile motion insyaAllah next class. Okay, nanti kita discuss balik lah.
exercise yang kamu buat ni. Okay, thank you class. Bye. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Okay, Thank you, madam. welcome. Sekejap, mana nak start recording ni? Ya.